Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Migrasi dan Kesan kepada Kemiskinan Bandar. Pengenalan. Pada era globalisasi kini, kita dapat lihat bahawa negara-negara yang sedang membangun akan mengalami suatu fenomena di mana fenomena ini seiring berlaku dengan proses urbanisasi. Fenomena ini dikenali sebagai migrasi. Umumnya, migrasi telah bertapak di negara Malaysia sejak abad ke-19 yang mana telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap negara dalam aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, migrasi membawa maksud perpindahan masyarakat atau penduduk di sesebuah negara, tempat dan sebagainya di mana perpindahan yang berlaku ini salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Migrasi terbahagi kepada dua jenis iaitu migrasi dalaman yang membawa maksud penghijrahan seseorang yang dilakukan dalam sesebuah negara dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dan yang kedua ialah migrasi antarabangsa yang bermaksud penghijrahan atau perpindahan seseorang dari sesebuah negara ke negara yang lain dan melintasi sepadan antarabangsa. Migrasi dalaman terbahagi kepada empat jenis iaitu migrasi luar bandar ke luar bandar, migrasi luar bandar ke bandar, migrasi bandar ke bandar dan migrasi bandar ke luar bandar. Justeru, dalam kajian ini, pengkaji akan merungkaikan kajian berkaitan dengan migrasi dalaman dan kesan kepada kemiskinan bandar di mana dalam kajian ini, pengkaji akan memberi tumpuan terhadap faktor berlakunya migrasi dalaman di negara Malaysia, kesannya dan langkah bagi mengatasi isu ini. Saya akan membentangkan suratan literatur. Pada tahun 2021, Fakira dan Rosniza membuat kajian untuk menganalisis aliran migrasi di kawasan Selangor. Kajian ini juga turut membincangkan dan membahaskan isu tentang masalah pengangguran dalam tempoh tahun tersebut. Pengkaji mendapati maklumat melalui pembacaan ilmiah iaitu merupakan pengumpulan data sekunder. Pada tahun 2019, Alif Jasni membuat kajian berkaitan kesedaran masyarakat terhadap isu pencemaran sungai. Ini memberi kesan negatif kepada sumber makanan, kesihatan dan aktiviti ekonomi di Pulau Pinang. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu melalui pengedaran borang soal selidik dengan 100 responden yang terlibat di kawasan tersebut. Pada tahun 2021, kajian ini dijalankan dalam meneroka faktor peribadi gelandangan bekas banduan berhijrah ke Kuala Lumpur menjadi topik hangat. Kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi kehidupan di jalanan. Soal selidik. Melalui soal selidik ini, pengkaji menyediakan borang yang terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian A ialah berkaitan data demografi dari responden yang terdiri daripada jantina, umur dan taraf pendidikan. Bahagian B pula ialah berkaitan faktor berlakunya migrasi. Faktor berlakunya migrasi ini terdiri daripada 3 iaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor mikro. Bahagian C ialah berkenaan dengan kesan kemiskinan bandar. Kesan kemiskinan bandar ialah terdiri pada kesan kepada ekonomi, kesan kepada sosial. Bahagian D ialah berkenaan dengan langkah mengatasi kemiskinan bandar. Soalan mengenai langkah ini bahagikan kepada 3 iaitu yang pertama ialah peranan kerajaan, yang kedua peranan NGO dan swasta dan akhir sekali ialah menambahkan peluang pekerjaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi. Antaranya ialah ekonomi, sosial dan mikro. Antara faktor ekonomi ialah kemunduran kawasan asal, pendapatan rendah, kekurangan pekerjaan dan pengangguran. Untuk kemunduran kawasan asal ialah disebabkan oleh masyarakat itu sendiri berhijrah ke bandar dan meninggalkan kawasan asal mereka untuk beberapa tahun. Kawasan asal itu akan mengalami kekurangan masyarakat dan pekerja untuk bekerja di sektor tertentu. Kawasan luar bandar yang tidak menjadi tarikan di setiap golongan untuk bekerja kerana kekurangan dari segi ekonominya, masyarakat di luar bandar lebih untuk memilih berpindah di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Terdapat 4 faktor sosial yang mempengaruhi seperti pendidikan, kesihatan, kekurangan infrastruktur dan kekurangan hiburan. Untuk pendidikan, taraf pendidikan amat penting kepada anak-anak. Ibu bapa seharusnya memandang perkara ini dengan sewajarnya kerana masa depan anak-anak begitu penting. Anak-anak perlu mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang secukupnya. Sekolah di kawasan luar bandar mengalami pelbagai kekurangan dari segi peralatan, guru, infrastruktur dan kemudahan asas. Kekurangan guru juga merupakan isu yang terbesar di kawasan luar bandar kerana mengganggu proses PDPC. Apabila anak-anak bersekolah di kawasan bandar,
Kawasan bandar itu akan membekalkan dengan peralatan yang secukupnya, ramai guru terlatih dan berkemahiran, sumber mencukupi dan kemudahan pembangunan yang dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur. Yang terakhir ialah faktor mikro. Terdapat 4 jenis faktor mikro yang mempengaruhi migrasi, antaranya perkahwinan, persaraan, melanjutkan pelajaran dan pertukaran tempat kerja. Yang pertama ialah perkahwinan juga sebagai punca migrasi. Kebanyakan yang berkahwin dengan individu dari bandar akan mengikut suami atau isteri berpindah ke bandar kerana perlu tinggal bersama. Kehidupan di bandar lebih baik kerana pelbagai kemudahan dan peluang yang ada untuk diceburi. Kesan terhadap ekonomi, hasil kajian sosiologi yang dijalankan menunjukkan peningkatan perbelanjaan kerajaan merupakan kesan migrasi terhadap ekonomi yang mendapat jumlah responden paling tinggi sebanyak 38.1%, iaitu seramai 16 orang responden. Pelbagai pembangunan kemudahan asas, perkhidmatan dan infrastruktur seperti elektrik, bekalan air bersih, pengangkutan dan komunikasi dilakukan bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat sejajar dengan peningkatan penduduk yang tinggi di bandar akibat migrasi. Selain itu, perbelanjaan pembangunan kerajaan perlu ditingkatkan supaya mampu merancangkan ekonomi negara dengan suntikan kewangan yang akan membantu pelbagai sektor yang terlibat dalam aktiviti pembangunan. Hal ini secara tidak langsung turut memberi manfaat kepada semua perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terlibat supaya mendapat manfaat daripada perbelanjaan pembangunan tersebut dan seterusnya dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Kesan terhadap sosial, hasil kajian soal selidik yang dijalankan menunjukkan tahap kesihatan rendah merupakan kesan migrasi terhadap sosial yang mendapat jumlah responden paling tinggi sebanyak 31%, iaitu seramai 13 orang responden. Peningkatan imigran, khususnya pekerja asing di kawasan bandar, negara ini memberi kesan buruk terhadap kesihatan penduduk setempat. Hal ini kerana negara asal mereka kekurangan akses perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan kecemasan dan khidmat kepolisan. Maka pemeriksaan kesihatan yang dilakukan oleh pekerja asing didapati tidak melepasi tahap kesihatan sebelum masuk ke negara ini. Antara penyakit berjangkit yang sering dibimbangi dibawa oleh pekerja asing seperti kepialu, TB, hepatitis B dan lain-lain. Oleh itu, kemasukan pekerja asing ke negara ini mempengaruhi tahap kesihatan rendah dalam kalangan penduduk setempat dan kewujudan pelbagai jenis penyakit yang seterusnya akan menyumbang kepada berlakunya peningkatan terhadap kemiskinan bandar. Seterusnya, berdasarkan soal sidik yang kami buat, langkah yang paling tinggi yang dapat mengatasi masalah kemiskinan bandar ini ialah dengan menetapkan kadar gaji pekerja secara berperingkat. Kadar gaji yang berperingkat yang dimaksudkan dengan bersesuaian dengan harga barang di pasaran iaitu masyarakat mampu berbelanja barang untuk jalani kehidupan di bandar. Bukan itu saja, terdapat juga isu para majikan yang tidak membayar gaji mengikut taraf pendidikan mereka seperti SPM, STPM, diploma, peringkat sarjana dan lain-lain. Dengan membayar gaji sesuai dengan taraf pendidikan dapat membantu masyarakat beroleh pendapatan yang lumayan, malah mengundang masyarakat untuk belajar lagi dan menjadikan taraf pendidikan negara seperti negara maju yang lain. Selain itu, langkah yang kedua ialah meningkatkan peluang pekerjaan, iaitu melalui cara ini pihak kerajaan perlu memberi bantuan kepada peniaga yang sedia ada untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dengan cara ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat untuk beroleh pendapatan dengan menyertainya. Melalui itu dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia sesuai dengan negara maju yang lain. Hal ini juga membantu ekonomi negara menjadi lebih stabil sehingga memberi peluang kepada masyarakat untuk meneruskan kehidupan mereka di bandar. Akhir sekali ialah langkah yang mendapat majoriti daripada responden ialah peranan badan bukan kerajaan iaitu NGO dan swasta amat diperlukan, iaitu memberi bantuan dalam berbagai bentuk supaya dapat mengurangkan beban masyarakat yang hidup di bandar. Peranan NGO yang bekerja sebagai sukarela ini bekerjasama dengan kerajaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat, contohnya dengan memberi bantuan alat peranti kepada pelajar, bantuan awal persekolahan, bantuan keperluan asas dan lain-lain. Bantuan yang diberikan secara adil walaupun mempunyai perbezaan bangsa, kaum dan agama. Perkara ini dapat mengurangkan jurang kemiskinan bandar dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam menyediakan keperluan dan kemudahan kepada anak-anak. Ini kerana kanak-kanak ini yang akan menguasai sektor pekerjaan pada masa akan datang untuk berkhidmat kepada pertumbuhan ekonomi negara jika diberikan peluang. Bagi kesimpulan pula, secara keseluruhannya, peranan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan iaitu NGO memainkan peranan penting dalam mengawal isu kemiskinan bandar di Malaysia.
Perkara ini mampu memberi kesan yang besar kepada masyarakat untuk meneruskan kehidupan harian mereka di bandar, terutamanya dalam perebutan pekerjaan antara masyarakat dengan pekerja asing untuk peroleh peluang pekerjaan. Sehubungan dengan itu, terdapat berbagai langkah untuk mengatasi isu ini untuk memurahkan beban rakyat dalam menghadapi kesukaran membeli barangan keperluan dengan harga yang tinggi. Walau bagaimanapun, peranan masyarakat juga memainkan peranan penting untuk sentiasa mengawal pembelanjaan harian untuk menghadapi kesukaran pada masa akan datang. Oleh itu, tanggungjawab kerajaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat agar jurang kemiskinan masyarakat bandar dapat dikurangkan. Perkara ini telah ditetapkan di dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, iaitu untuk menangani jurang kekayaan dan pendapatan di Malaysia disebabkan kegagalan mencapai matlamat Wawasan 2020. Hal ini memastikan isu ini dapat mencapai jurang kemiskinan dalam kalangan masyarakat sesuai dengan negara maju yang lain. Saja daripada kami, sekian, terima kasih.